Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua dan selamat pagi. Okay, untuk kelas matematik tingkatan 1 hari ini, kita teruskan bab 5 iaitu ungkapan algebra. Okay, kita masih lagi di 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okay, untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar satu saja standard pembelajaran, yang mana menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Okay, macam mana kita mau menentukan nilai ungkapan algebra? Ungkapan algebra tu macam yang kelas lepas, dia ada huruf, ada nombor. Lepas tu ada operasi dia kan. Okay, jadi macam mana kita mau tahu? Sebab di sini dia bilang apabila nilai pemboleh ubah diberi. Maksudnya nilai pemboleh ubah tu yang hurufnya diberi. Ya, kita tengok contoh soalan. Okay. Macam mana kita mau menentukan nilai ungkapan tu? Okay, nilai ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okay. Kita tengok contoh yang ni, contoh yang ringkas. Okay. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Okay. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okay. Jadi, macam mana kita buat? Dia sudah beri X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Okay. Dia suruh kita cari nilai 8X tolak 5Y tambah 7. Okay, dia mau kita cari nilai yang ini kan. Nilai ungkapan algebra yang ini, dia suruh kita cari nilainya. Tapi di sini dia sudah bagi nilai X dengan nilai Y. Jadi kalau kita mau cari nilai bagi ungkapan algebra ni, kita mesti tukar nilai X yang diberi kepada nilai X yang di dalam ungkapan ni. Okay, itu contohnya yang ini. Contohnya yang ini 8X. Kita tahu 8X ni adalah 8 darab X. Sama juga dengan 5Y ni kan. Kita tahu dia adalah 5 darab Y. Okay. Kalau kita mau tukarkan nombor yang bergabung macam ni, 8X, kita mesti letak dia dalam bracket, kurungan. Letak dia dalam kurungannya. Okay, jadi 8X 8, kurungan 8. X tu adalah 3. Kan? X sama dengan 3. Jadi X ni kita gantikan dengan 3. Okay, boleh ya? Tolak 5. 5Y. Okay, 5Y ni dia perantaraannya ada darab juga kan? Jadi kita letak kurungan. Kenapa kita letak kurungan? Okay, untuk mengelakkan kesilapan semasa pengiraan. Sebab kadang-kadang nilai yang diberi, nilai X ataupun nilai Y ataupun apa-apa sebutan yang diberi, kadang-kadang dia beri kita dalam beri kita nombor negatif. So kalau nombor negatif kita tidak letak kurungan, dia akan bertukar. Dia punya jawapan tidak sama dengan jawapan yang sebenar. Okay, jadi ini 5Y. Y adalah 2. Okay, jadi 5 kurungan 5. Lepas tu darab kurungan Y. Okay, yang ini tambah 7. Dia tidak apa-apa. Kita tulis balik 7. Kurungan Y pula. Okay, ini silap ya. Yang ini 2. 5 darab 2. Okay, jadi 8 darab 3 berapa? 24. Okay, ini tak perlu sudah kurungan. Okay, 24 tolak 5 darab 2, 10. Okay, tambah 7. Okay, ini kita perlu buat macam biasa saja. Okay, jadi 24 tolak 10, kita dapat 14. Lepas tu tambah 7. Jadi jawapan dia 14 tambah 7, 21. Macam tu saja.
nilai yang ada, macam contohnya ungkapan yang dia beri, macam X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Okey, jadi kita gantikan dia, huruf ni kita ganti ungkapan yang nilai ungkapan yang diberi, kita gantikan di dalam pemboleh ubah yang ada. Okey ya, kita tengok contoh yang lain lagi. Yang ini okey. Kita teruskan soalan contoh soalan ni formatnya macam yang format yang pertama tu yang cikgu bagi, okay, ya. Diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2 dan R sama dengan negatif 4. Okay, cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Di sini dia ada bagi kita 4 ungkapan algebra. Okay, ya. Kita buat, kita keluarkan dulu P sama dengan 5. Okay, Q sama dengan 2. R sama dengan negatif 4. Okay, jadi kita buat A. A ni adalah 2P tambah Q. Okay, macam biasa 2P adalah 2 darab P. Jadi kita mesti letak kurungan sebab dia ada darab di situ ya. Okay, 2 darab P kurungan 2 darab kurungan P. P tu tadi ada 5. P sama dengan 5 kan? Jadi kita tukarkan P pada 5. Tambah Q. Q berapa? Q sama dengan 2. Okey, tambah 2. Okey. Kita kira macam biasa, 2 darab 5, kita akan dapat 10. Lepas tu kita tambah dengan 2. 10 tambah 2, kita dapat 12. Boleh ya? Itu F. Ini B. Okey, B. 3, Q. Tolak 4, R. Tambah 8. Okey. 3Q tu 3 darab Q. Jadi kita akan tulis dia kurungan 3 kurungan Q. Q tu 2 tolak 4. Okey, kurungannya sebab dia darabkan. Kurungan 4 R. R adalah negatif 4. Kurungan negatif 4 tambah 8. Boleh ya? Okay, jadi 3 darab 2 6. 6 tolak 4 darab 4 negatif 4 darab negatif 4 negatif 6 16 tambah 8. Okey, boleh ya? Okey, sini negatif dengan negatif. Negatif darab negatif kita akan dapat dia positif. Jadi 6 tambah 16 tambahlah 8. Okey, jadi 6 tambah 16 kita dapat 22 tambah 8 kita akan dapat 30. Boleh ya? Okey, jadi seterusnya D. C. Sorry. Ya, kita buat C. Okey, C ni 5P tolak R. Okey, ini sudah memang ada siap-siap kurungan. Jadi kita akan tulis 5. 5 ni di luar kurungan kan? Okey, tutup kurungan. P. P tu berapa? P tu 5. Okey. Tolak R. Okey, kita tengok R. R ni ada negatif dia. Okey, dia bagi kita R ada negatif. So, simbol dengan simbol tidak boleh berdekat, jadi kita letak kurungan. Negatif 4 untuk R. Lepas itu kita tutup balik kurungan yang besar. Untuk kurungan yang kecil ni, untuk yang R saja. Untuk yang negatif 4. Lepas itu kita tutup balik kurungan dia. Boleh ya? Jadi, kalau jumpa jalan kerja matematik macam ni, kita mesti buat yang dalam kurungan dulu. Okey, jadi di sini ada dalam kurungan, ada luar kurungan.
Kan, jadi kita mesti buat di dalam kurungan dulu. Kita selesaikan dulu semua operasi yang ada dalam kurungan. Baru kita darabkan 5 dengan yang berapa yang kita dapat dalam kurungan nanti. Jadi kita buat dulu yang dalam kurungan. Yang di luar nih kita tulis sejak balik dulu. Jadi 5 tolak negatif 4. Jadi negatif dia akan jadi positif. Jadi dalam ni dia akan jadi 5 tambah 4. Boleh ya? 5 tambah 4 dia akan jadi 9. Ini kalau dalam kurungan kita akan baca dia sebagai 5 darab 9 sebab dia kurungan kan. 5 darab 9 tu adalah 45. Ya, itu untuk C. Untuk D ya. Untuk D dia punya soalan adalah R per 2 tambah 7Q tolak 3. Ya, kita padam dulu. D. Soalan dia R per 2 tambah 7Q tolak 3. R ni kita dapat negatif 4 per 2 tambah kurungan ni 7Q kan. 7 darab Q tambah 7Q adalah 2. Lepas tu tolak 3. Boleh ya? Kita kira macam biasa. Negatif 4 tolak 2. Negatif 4 bahagi 2. Kita akan dapat, kita boleh masuk ni kan, 2. Jadi negatif, tinggal negatif 2 tambah 7 darab 2 tambah 14. Lepas tu kita tolak dengan 3. Ya. Jadi negatif 2 tambah 14, 12 tolak 3. Kita akan dapat berapa? 9. Boleh ya? Ini contoh soalan kalau dia beri kita dalam bentuk situasi. Ya. Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Encik Adnan menderma 8 kampit beras. Ataupun kalau mau senang 8 pek beras. Yang setiap satu berjisim X kilogram. Encik Tan menderma 4 kampit beras yang setiap satu berjisim Y kilogram. Dia mau tulis satu ungkapan bagi jumlah jisim beras yang didermakan oleh mereka. Jadi yang pertama, Encik Adnan bagi 8 kampit beras berjisim X kilogram. Jadi 8X. Macam mana kita dapat 8X? Kita contoh ya. Contoh kita buat gambaran beras ya. Encik Adnan bagi 8 kan. Dia punya jisim setiap satu X kilogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini Encik Adnan punya. Jisim dia X kita tidak tahu sebab dia bagi di sini X kilogram. Ya. So Encik Adnan bagi 8X. 8X kilogram beras. Jadi kalau Encik Tan pula, Encik Tan Y. Encik Tan. Encik Tan bagi 4Y. Encik Adnan bagi 8X kampit beras. Ya, boleh ya?
Okey, jadi tulis satu ungkapan bagi jumlah. Jumlah. Dia mau jumlah, so kita akan tambah Encik Adnan dengan Encik Tan. Okey, jadi A, Encik Adnan 8X tambah 4Y. Boleh ya? Okey, ini adalah jumlah jisim beras. Okey, itu untuk A. Okey, untuk B. Okey, B. Kita tengok balik ungkapan A ni. Okey, kita tengok ya. B, jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, hitung jumlah jisim beras yang didermakan oleh mereka. Okey. Contohlah, contoh. Encik, bukan contoh. Kita tengok ni ya. Dia bagi X sama dengan 5. Y sama dengan 10. Okey. Di A, jawapan untuk A, kita sudah ada satu ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra tu adalah jumlah. Jumlah jisim beras yang didermakan. Okey. X, Y, yang B pun dia mau kita hitung. Dia mau kita hitung berapa jumlah. Itulah dia bagi X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Okey, jadi kita akan hitung berapa kilo beras yang didermakan oleh Encik Tan dan Encik Adnan. Okey, jadi kita akan gantikan 8X tambah 4Y. Okey, jadi kita guna balik ungkapan yang ada di A ni. Okey, 8X tambah 4Y. Okey, 8X. X tu adalah 5. Tambah 4. Y itu adalah 10. Okey, jadi cik sambung sini ya. Okey, jadi 8 darab 5 kita akan dapat 40. Tambah 4 darab 10 kita akan dapat 40 juga. Jadi jumlah 40 darab 40 kita akan dapat 80 kilo. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Ya. Jane dan Kalamesh masing-masing membeli M dan N keping kad hari raya dengan harga RM P sekeping untuk diberikan kepada rakan mereka, rakan Muslim mereka. Okey. A, dia mau kita tulis satu ungkapan yang berbeza wang. Satu ungkapan bagi beza wang yang dibayar oleh mereka. Okay, kita keluarkan dulu maklumat. Okay, dia bilang sini Jane. Okay, Jane beli M. Jane dengan Kalamesh. Okay, Jane M. Kalamesh N. Okay, sekeping kad hari raya dengan harga RM P. Okey. Satu keping ni harga dia RM P. Okey, kita mau tahu berapa harga satu keping, kita akan darab M dengan P. Kita akan darab N dengan P. Boleh ya? Jadi kalau jadi untuk Jane M darab P kita akan dapat MP. N dengan P kita akan dapat NP. Boleh ya? Okey, jadi yang A dia mau kita tulis satu ungkapan algebra, satu ungkapan bagi beza. Okey, jadi kalau beza kita akan tolak. Kita akan tolak Jane tolak Kalamesh. Ya? Okey, jadi A. Okey, Jane MP tolak Kalamesh, kita dapat tadi NP. Okey, ini adalah ungkapan. Tulis satu ungkapan. Okey, ungkapan ni kita belum tahu lagi berapa jawapan dia. Okey, A. B. Okey. Jika M sama dengan 8, N sama dengan 6 dan P sama dengan 1.5, hitung beza bayaran mereka. Okey, hitung beza. Okay, kita akan cari berapa beza duit yang dorang bayar. Boleh ya? Okey, jadi kita macam tadi juga kita sudah ada satu ungkapan. Jadi kita akan gunakan ungkapan ni untuk cari beza. Perbezaan berapa dorang bayar. Ya, jadi
sudah diberikan M sama dengan 8, N sama dengan 6, dan P sama dengan 1.5. Oke, jadi ni ungkapan dia M, P, tolak N, P. Boleh ya? Oke, jadi ini MP, M 8 kurungan, darab P 1.5. Oke, tolak, jangan lupa. NP, N 6 kurungan, darab P 1.5. Oke, 8 darab 1.5. 1.5. Kita akan dapat sini 8 darab 1.5 sama dengan 12. Tolak 6 darab 1.5. 9. Oke, jadi 12 tolak 9 kita akan dapat 3. Oke, jadi 3 apa? 3 ringgit. Oke, jadi RM 3 ringgit. Boleh ya? Oke, ini adalah antara contoh-contoh macam mana kita mau menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Oke ya, untuk latihan nanti macam biasa cikgu akan upload dalam WhatsApp. Oke ya, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.